Bersama dengan kita di talian langsung melalui Skype pada ketika ini adalah Profesor Madar Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, pakar perlembagaan kita. Assalamualaikum, selamat petang Prof. Prof, kalau kita melihat apa yang berlaku di Perak, kalau dinamik daripada apa yang berlaku dalam Dewan Undangan Negeri itu bukanlah satu perkara yang baru. Mungkin Prof sudah menyebut apa yang berlaku pada tahun 2018. Itu contohnya. Akan tetapi, untuk situasi pada hari ini, bagaimana kita melihat ke hadapan? What's next? Apa yang akan berlaku lepas ini? Yalah, kalau kita lihat dari segi keadaan politik semasa, begitulah keadaannya. Maknanya keadaan itu nampaknya tidak stabil, dan dari segi menghantar usul, kalau kita lihat di Persekutuan pula, terdapat usul-usul berkaitan dengan usul tidak percaya dan juga usul undi percaya kepada kerajaan. Dan saya fikir dalam keadaan semasa, apa yang berlaku di Perak itu adalah mungkin satu-satunya, atau mungkin juga ia boleh berjangkit kepada negeri lain. Cuma kita sebagai rakyat, kita mengharapkan keadaan politik itu semakin stabil dan ianya didahulukan. Maksudnya perkara yang perlu didahulukan seperti yang kita maklum pada penghujung tahun ini ialah suatu kelulusan berkaitan dengan supply atau bajet lah, kerana ia amat penting bagi negara kan. Kalau pada peringkat persekutuan tu, peringkat negeri pun sama. Walaupun begitu, saya fikir apa yang berlaku di Perak ini mungkin boleh jadi teladan dan juga sempadan pada amalan-amalan politik pada peringkat persekutuan dan juga negeri-negeri lain. Prof, kita nak bincang mengenai situasi tersebut dengan lebih terperinci, tetapi kita juga buat ketika ini nak memahami apa yang akan berlaku dalam tempoh 5 hari ini sehinggalah persidangan DUN sudah pun akan ditangguhkan sehingga ke Rabu depan. Apakah proses undang-undangnya dalam tempoh 5 hari ini, apa akan berlaku? Kita tahu bahawa Datuk Seri Faizal Azumur akan berjumpa dengan Tuanku pada jam 5 petang nanti. Jadi apa yang boleh kita fahami dari sudut perlembagaan? Kalau kita lihat secara umumnya, ini adalah pertama kali yang berlaku di Perak berkaitan dengan usul undi percaya. Sebabnya kita ada sedikit perbezaan, sebab biasanya undi percaya ini adalah untuk mengukuhkan kedudukan kerajaan itu. Tetapi tiba-tiba undi percaya ini gagal. Jadi bila undi percaya ini gagal, persoalan timbul, adakah ia menunjukkan undi tidak percaya? So dari segi kedudukan undang-undang, jawapannya ya, iaitu usul undi percaya yang gagal diluluskan akan menjadi undi tidak percaya. Jadi apakah kedudukan seterusnya? Inilah perlunya Speaker Dewan untuk memaklumkan kepada Kebawah Ruli Paduka Sultan bahawa tentang apa yang telah berlaku di dalam Dewan tersebut. Ya. Maksudnya sekiranya undi percaya itu tidak dapat diluluskan, Speaker menyampaikan keadaan tersebut kepada Kebawah Paduka Sultan. Dan kemudiannya apabila Menteri Besar itu sendiri dititah menghadap, sekiranya diterima bahawa undi percaya, gagalnya undi percaya itu menjadi satu undi tidak percaya, maka menurut peruntukan dalam undang-undang tubuh bagi negeri Perak juga, seorang menteri yang telah hilang kepercayaan majoriti itu hendaklah meletakkan jawatan bagi mesyuarat Majlis Kerajaan Exco Negeri, dan beliau juga berhak mengikut undang-undang untuk meminta atau membuat permintaan kepada Kebawah Ruli Paduka Sultan supaya dibubarkan Dewan. Jadi kita tidak ada ketetapan lagi sehinggalah diumumkan ya, sama ada Menteri Besar mahu meletakkan jawatan atau Menteri Besar mahu membuat permintaan membubarkan Dewan. Sekiranya Menteri Besar itu menerima bahawa usul undi tidak percaya itu, gagalnya usul undi percaya itu sebagai usul undi tidak percaya, maka beliau bolehlah meletakkan jawatan. Dan ini agak straightforward, keadaan yang straightforward. Maknanya sekiranya beliau meletakkan jawatan, dan peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Besar dan juga peletakan jawatan kepada kesemua ahli mesyuarat kerajaan negeri Perak itu, maka itu agak mudah ataupun agak
dari segi perundangannya ia tidak begitu complicated, yang mana seorang lain yang mempunyai kepercayaan majoriti dari ahli Dewan Undangan Negeri Perak itu boleh diangkat dan dilantik sebagai Menteri Besar Perak. Tetapi sekiranya beliau atau Menteri Besar meminta Paduka Sultan membubarkan Dewan, maka Paduka Sultan mempunyai budi bicara sama ada untuk membubarkan atau untuk tidak membubarkan Dewan. Baginda boleh menentukan kerana itu adalah budi bicara baginda. Sekiranya baginda membubarkan Dewan, maka ini akan membuka ruang kepada pilihan raya bagi negeri Perak lah. Dan keduanya, sekiranya baginda enggan withhold the consent, tidak bersetuju, tidak berkenan untuk pembubaran Dewan, maka baginda akan proses seterusnya ialah untuk melantik seorang menteri besar baru sebagaimana sekiranya menteri besar itu meletakkan jawatan. Jadi inilah dari segi amalannya, apa yang kita lihat ialah tentang kesan kepada gagalnya undi percaya tersebut, ya. Bila gagal tu secara amalannya, secara amalan perlembagaan, dia tidak ada undang-undang yang menetapkan secara hitam dan putih bahawa usul undi percaya sekiranya gagal menjadi suatu undi tidak percaya. Itu adalah suatu amalan perlembagaan yang kita bawa atau kita ambil amalannya dari Westminster ataupun di England sana. Jadi sebabnya di Malaysia sekarang ni kita belum ada lagi seorang menteri besar yang secara presiden kes sebelum ini, belum ada seorang menteri besar atau perdana menteri yang hilang, yang gagal mendapatkan undi percaya itu. Yang kita ada sebelum ni ialah undi tidak percaya telah lulus di negeri Kelantan contohnya pada tahun 1976-1977, dan keduanya ialah ahli-ahli melompat parti ataupun menukar kepercayaan seperti yang berlaku pada awal tahun 2020 pada peringkat persekutuan, berlaku juga di Perak pada tahun 2008, 2009 apabila Datuk Seri Neza dan Datuk Seri Zamri di kes di Perak. Tapi hal keadaan di mana undi percaya itu gagal, seingat saya kita belum ada kes-kes di dalam negara kita. Jadi dari segi pendirian negara kita menerima amalan perlembagaan dari Westminster itu masih belum dibuktikan, dan sekiranya kita menerimanya dalam kes di Perak yang berlaku pada hari ini, maka keadaannya ialah menunjukkan kita telah menerima usul gagalnya usul undi percaya itu sebagai satu bentuk undi tidak percaya. So ia semata-mata berdasarkan kepada amalan perlembagaan, ya. Walaupun keadaan ini sebenarnya sekiranya kita lihat pada perkembangan di England, di United Kingdom tu, kita nampak mereka telah tidak menggunakan convention atau adat perlembagaan ini kerana mereka telah ada undang-undang berkaitan dengan fixed term parlimen tu yang dibuat pada tahun 2011. Jadi pada pandangan saya, kalau jelas apabila speaker memaklumkan kepada ke bawah Paduka Sultan, ke bawah Duli Paduka Sultan tentang keadaan itu, maka itulah menunjukkan penerimaan Dewan Undangan Negeri Perak kepada Westminster adat perlembagaan tersebut, ya. Prof mungkin boleh jelaskan mengapa dalam konteks DUN Perak ini undi percaya diusulkan dan bukan undi tidak percaya. Kita nak fahami perbezaan tersebut dalam konteks sokongan kepada kepimpinan, dan adakah usul undi percaya ini Prof lihat boleh juga dikemukakan di peringkat nasional, federal ataupun di negeri-negeri lain? Baik, kalau kita lihat dalam amalan perlembagaan kita lah, ya, amalan parlimen kita lah, ya, yang kita lihat ialah hal berkaitan dengan kepercayaan atau confidence ini, ia adalah satu perkara yang amat penting. Dan apabila kita sebut confidence motion ataupun undi percaya ini, ia adalah suatu cara untuk mengenal pasti sama ada kerajaan itu masih mempunyai kepercayaan ataupun tidak. Tujuannya sama ada kita memfailkan usul undi percaya atau undi tidak percaya.
biasanya undi percaya ini diusulkan oleh kerajaan, oleh pihak kerajaan. Itu antara beza antara undi percaya dengan undi tidak percaya ya. Undi percaya biasanya dibuat oleh pihak kerajaan. Dan kalau di UK, undi percaya ini biasanya ditunjukkan atau diusulkan apabila kerajaan telah kalah dalam meluluskan suatu undang-undang atau membuat dasar-dasar penting. Ini biasanya dalam amalan di sana. Tapi di negara kita, kita tidak tahu kenapa ia berlaku lebih awal daripada bajet. Okey, pada pandangan saya, kalau di Perak itu mahu diusulkan motion bajet tu atau buat perbahasan tentang bajet, undi percaya ni sepatutnya datang pada pandangan saya ya. Ini tafsiran pada amalan perlembagaan yang saya dapati apabila saya membaca Westminster amalan di sana ya. Bila kerajaan kalah dalam suatu undi yang besar, prinsip atau undang-undang yang besar, maka kerajaan sendiri memfailkan undi percaya supaya bil atau rang undang-undang yang tidak disokong oleh ahli dewan itu masih lagi menjadi satu kekuatan bagi kerajaan. Jadinya sepatutnya undi percaya ini adalah untuk menyokong kekuatan kerajaan. Tetapi kalau kita lihat undi tidak percaya ini biasanya diusulkan oleh pihak pembangkang untuk menunjukkan mereka tidak lagi menunjukkan bahawa seorang menteri besar ataupun ketua kerajaan itu telah hilang kepercayaan. Itu bezanya. Dan saya tidak pastilah apa yang berlaku di Perak ini. Adakah kerana saya tak tahulah permainan ahli politik ini kan, dan saya nampak itu adalah satu tindakan politik yang pada saya boleh dikatakan sah dari segi undang-undang, tapi ia tidak nampak berselari dengan amalan yang dilakukan di negara di England atau UK itu. Dia begitu. Jadi kalau kita nak katakan adakah usul undi percaya ini boleh dibuat pada peringkat persekutuan? Ya, ia boleh dibuat di mana-mana saja, dan saya di mana-mana Dewan Undangan Negeri atau ada di Parlimen juga. Dan saya dapat tahu bahawa ada juga usul-usul berkaitan dengan undi percaya ni yang telah digemburkan sebelum ini ya. Contoh sebelum pertukaran kerajaan, saya tak ingat, tapi pernah PAS menyatakan mereka mahu membawa usul undi percaya kepada kerajaan ya. Jadi saya ingat sebelum pertukaran kerajaan awal 2020 tu ada juga disuarakan sama ada wujud atau tidak undi percaya. Ya, dari segi undang-undang memang wujud undi percaya itu dan ia boleh dilakukan. Tapi bilakah ia akan berlaku? Seperti yang saya nyatakan tadi, ia mungkin berlaku apabila pihak kerajaan telah gagal dan untuk meluluskan undang-undang atau memperkenalkan dasar dan polisi mereka ya. Jadi untuk menjawab soalan sama ada adakah usul undi percaya ini boleh dibuat di peringkat parlimen atau di peringkat Dewan Undangan Negeri, jawapan saya ialah ya, ia boleh dilakukan pada peringkat persekutuan atau di parlimen ataupun di peringkat Dewan Undangan Negeri. Doktor, apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Faizal Azumur ketika temu bual kami sebentar tadi, situasi yang berlaku pada pagi tadi ialah ada seorang wakil daripada blok kerajaan dan juga satu wakil daripada blok pembangkang yang membawakan usul percaya ini. Ini menjadikan bahawa itu didahului atau didahulukan berbanding dengan pembentangan Belanjawan Negeri Perak pada tahun ini. Jadi apabila itu diambil kira dan juga kepentingan usul percaya itu menjadi satu perkara yang penting untuk didahulukan, apa bezanya dengan apa yang berlaku di peringkat di Dewan Rakyat? Adakah dalam situasi pagi tadi speaker memainkan peranan untuk menerima usul percaya itu, dan juga perkara yang sama adalah perkara yang sepatutnya berlaku di peringkat Dewan Rakyat ataupun bagaimana, Prof? Kalau sebelum ini kita lihat atau kita mendengar dari Parlimen sendiri, sama ada dari Yang Berhormat Datuk Speaker, ia menyatakan bahawa kerajaan pada asalnya mahu memperkenalkan urusan-urusan kerajaan dahulu sebagai agenda penting dalam mesyuarat. Mungkin sudah tentulah apabila suatu usul itu dibenarkan masuk di dalam Dewan, maka ia adalah suatu yang dibenarkan oleh Dewan Undangan tersebut, Dewan Undangan Negeri, dan ini adalah peranan penting yang dimainkan oleh speaker juga ya, dan kerajaan juga.
Sebab kalau saya perlu meneliti balik peraturan Dewan Mesyuarat itu, adakah ini dikatakan sebahagian daripada ini adalah sebahagian daripada keputusan kerajaan sendiri atau keputusan speaker tu. Jadi kalau kita lihat pada peringkat persekutuan, melihat kepada peraturan 15 contohnya, Yang Berhormat Datuk Speaker menyatakan bahawa undi tidak percaya atau undi percaya itu bukanlah urusan penting yang dikatakan sebagai urusan kerajaan di bawah peraturan 15, peraturan mesyuarat Dewan Rakyat. Jadi ini mungkin sedikit terdapat sedikit perbezaan dalam menentukan apakah yang dimaksudkan masukkan usul-usul yang dikatakan sebagai usul kerajaan atau penting dalam perbahasan di parlimen tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat pada di Perak ini dan perbezaannya di parlimen ini, ia ditentukan oleh Dewan itu sendiri, ya. Kalau selama ini kita melihat di parlimen ini ditentukan oleh peraturan 15 itu yang ditafsirkan sebagai undi tidak percaya itu tidak ditafsirkan sebagai sebahagian daripada urusan penting kerajaan, walaupun ada contohnya ada ahli parlimen seperti Datuk Seri Zahid Hamidi juga menyatakan bahawa itu adalah urusan kerajaan yang penting untuk menentukan kepercayaan majoriti. Begitu juga dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Mulia Tengku Razali. Itulah yang cakap-cakap yang telah berlaku pada peringkat persekutuan ini telah diamalkan, telah diadaptasikan dalam peristiwa yang berlaku di Dewan Undangan Negeri Perak. Jadi agak unik bila tadi Zul sebut bahawa seorang ahli dari kerajaan dan berpakat dengan seorang pembangkang untuk mengutarakan usul itu, ya. Jadi di sinilah dari segi amalan perlembagaan yang saya sebutkan tadi, biasanya confidence motion ni, usul undi percaya ni hanya dibawa oleh kerajaan. Tapi saya tak tahu sebab saya tak tahu nak kata ini adalah perundangan yang sah ataupun tidak, kerana kita tidak ada peruntukan khusus dalam peraturan mesyuarat sama ada peringkat Dewan Undangan Negeri atau pada peringkat persekutuan yang menyatakan mesti daripada kerajaan atau mesti daripada pembangkang seperti yang saya jelaskan tadi. Ia cuma amalan. Dan kalau kita kata kombinasi antara kerajaan dan pembangkang ini untuk memfailkan usul percaya itu adalah suatu yang tidak memenuhi tidak sama dengan amalan Westminster berkaitan dengan memfailkan usul percaya dalam Dewan Parlimen. Doktor, tadi doktor mengatakan bahawa ada beberapa situasi yang mungkin boleh berlaku apabila Speaker Dun Perak dan juga Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menghadap Tuanku Sultan Perak pada petang ini. Satu, Datuk Seri Faizal Azumu meletak jawatan sebagai Menteri Besar. Beliau juga boleh meminta perkenan untuk Dewan Undangan Negeri Perak itu dibubarkan. Akan tetapi apabila kita melihat kepada nombor, kita juga melihat kepada penjajaran politik. Mungkin ramai yang melihat kepada blok-blok politik sahaja. Tetapi daripada segi perundangan, kita melihat kepada sokongan dan juga nombor mereka yang berada dalam Dewan itu. Solusi yang terbaik, adakah rundingan di peringkat blok kerajaan di Perak itu perlu dirundingkan dan juga dicari formulasi yang sebaiknya sebelum mengambil kira pertimbangan untuk bubar DUN, ataupun bagaimana doktor kalau kita dapat fahaminya? Saya tidak berapa pandai membaca situasi politik, tapi saya buat anggapan-anggapan berdasarkan kepada kemungkinan-kemungkinan yang bila saya merujuk kepada peruntukan undang-undang tu, ada kemungkinan yang akan mencapai kepada peruntukan tersebut. Maknanya sebab kenapa peruntukan tersebut dinyatakan, ya. Okey, pertama kita lihat dari segi usul undi percaya itu sendiri, ya. Sebab itulah usul undi percaya ni pada amalannya hendaklah dibuat setelah kerajaan telah hilang kepercayaan melalui sama ada kalah dalam rang undang-undang untuk membuat undang-undang tu gagal mendapatkan majoriti. Sebab itulah usul undi percaya ni sepatut datang selepas itu. Kerana ia membolehkan kerajaan membuat penjajaran dari segi apatah lagi dalam keadaan semasa apabila coalition itu agak longgar, kan, coalition yang longgar dalam Perikatan Nasional itu.
Jadi ia sepatutnya berlaku di situ, tidak berlaku sebelum, ya, sebelum kerajaan kalah dalam mana-mana rang undang-undang. Yang keduanya, kalau kita lihat kepada keadaan di mana apabila seorang menteri besar itu telah hilang kepercayaan majoriti, beliau bolehlah menghadap dan memaklumkan kepada ke bawah duli Paduka Sultan bahawa beliau telah hilang kepercayaan majoriti. Jadi di sini, apabila saya nampak dari segi penjajaran politik, kalau kita lihat dengan 10 dan 48 tu jaraknya agak jauh. Agak jauh. Dan bagaimana untuk mengembalikan balik kepercayaan itu, sebab undi percaya itu telah gagal, maka ia telah direkodkan dalam mesyuarat ataupun perbahasan dewan tu. Keputusan itu telah direkodkan. Bila direkodkan, ia menjadi satu prinsip atau satu asas yang sangat kukuh untuk mengatakan menteri besar itu telah hilang kepercayaan majoriti. Jadi untuk memulangkan balik itu, ia perlu lagi berlaku dalam dewan. Maknanya kalau nak reverse, sekarang 10 lawan 48, ya, nak tukar jadi 48 lawan 10 tu, ia perlu berlaku lagi dalam dewan. Dan ini agak menyukarkan untuk bagi kerajaan, bagi Dewan Undangan Negeri Perak itu memulangkan balik kepercayaan tersebut. Jadi saya tidak nampak dari segi perundangannya ia mudah untuk dilakukan, ya. Ahli dewan perlu, pada saya dalam keadaan ini, perlu menghormati dewan itu kerana keputusannya telah dibuat. Dewan Yang Mulia telah membuat keputusan di dalam dewan. Jadi apa yang berlaku di dalam penstrukturan politik, penjajaran politik dan sebagainya, itu adalah satu, kata the politik ni boleh buat macam-macam kat luar sana, tapi kerana menghormati dewan, ia perlu kembali kepada dewan. Jadi awal apa pun yang berlaku dekat luar dewan, saya fikir kalau ahli-ahli politik, pemain demokrasi di negara kita ini menghormati dewan, ia perlu dilakukan kembali di dalam dewan. Tidak ada tarik tali lagi sepatutnya berlaku di luar, dan ia akan mengeruhkan keadaan. Dan saya percaya keputusan itu yang dibuat di dalam dewan itu adalah suatu yang mulia dan perlu ditaati atau perlu diikuti, kerana ia adalah satu proses demokrasi yang dipercayai boleh membawa kepada amalan yang lebih stabil dalam amalan politik negara kita. Okey, Prof, kita nak tanya mengenai belanjawan kerana soalan ini juga ditujukan kepada Datuk Seri Faizal Azumur kerana sepatutnya belanjawan 2021 dibentangkan hari ini, dan berdasarkan senario berbeza yang diujarkan oleh Prof tadi, ya, apa impaknya kepada belanjawan dan adakah ada sesiapa yang boleh ada kuasa tersebut untuk meluluskan belanjawan atau ia perlu diperhalusi semula, aja itu perlu siapa caretaker government pada ketika ini? Fresh. Macam mana? Ya, sehingga diperjelaskan atau dimuktamadkan Menteri Besar telah hilang kepercayaan majoriti dan sebagainya, beliau pada saat ini, pada jam 3 petang ini, beliau masih lagi seorang menteri besar lah, sebab ia bukan secara automatik. Tidak secara automatik. Sebagai seorang menteri besar, beliau masih lagi diberi peluang oleh undang-undang untuk menyatakan sedemikian kepada ke bawah duli Paduka Sultan untuk memaklumkan, dan begitu juga dengan keputusan yang dibuat oleh Dewan tadi hendaklah disampaikan kepada ke bawah duli. Sehingga hari ini kerajaan masih ada. Kerajaan Negeri Perak itu masih lagi wujud pada saat ini, pukul 4 petang ini, sehinggalah diputuskan kemudian. Baik, sekiranya diputuskan kemudian bahawa Menteri Besar meletakkan jawatan, maka satu kerajaan baru perlu ditubuhkan. Dengan kadar, kalau untuk memastikan belanjawan itu dapat diperkenalkan pada tahun ini, saya minta maaf sebab saya perlu merujuk pada Perlembagaan Negeri Perak. Adakah ia sama dengan Perlembagaan Negeri Persekutuan ini tentang peraturan bajet? Tapi kalau saya rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, sekiranya gagal untuk meluluskan bajet ataupun perbelanjaan itu untuk dalam bulan Disember ini, pada peringkat persekutuan kita masih lagi mempunyai peruntukan perlembagaan yang menyediakan peruntukan undang-undang supaya suatu rang undang-undang perbelanjaan boleh
boleh dibuat oleh parlimen atau Dewan Rakyat tadi tanpa rang undang-undang perbekalan. Maknanya dia rang undang-undang perbelanjaan, dia bukan rang undang-undang perbekalan. Saya harap peruntukan yang sama ada di negeri Perak. Jadi ia tidaklah menunjukkan kerajaan terus shutdown dalam konteks tidak boleh membuat rang undang-undang, tidak boleh meluluskan rang undang-undang berkaitan dengan perbekalan atau supply bill tu. Masih lagi peruntukan dalam undang-undang daripada peringkat persekutuan, dia masih lagi mempunyai undang-undang emergency lah. Maknanya kalau tak dapat lulus pada tahun ini, dia boleh lagi diluluskan pada kerajaan yang akan sesi yang akan datang. Jadi ataupun kerajaan boleh memilih untuk membuat satu persidangan khas, ya. Kalau pelantikan menteri besar yang baru tu, barulah kalau ada pertukaran kerajaan, barulah rang undang-undang perbekalan itu boleh diperkenalkan secara penuh, ya, secara keseluruhannya sebagai rang undang-undang perbekalan. Jadi masih lagi boleh memperkenalkan rang undang-undang perbelanjaan bagi meneruskan kelangsungan secara melalui parlimen, melalui Dewan Undangan jugalah, ya. Okey, terima kasih Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz kerana sudi bersama dengan kami terkini pada petang ini. Banyak lagi soalan yang kami nak tanyakan dari masa ke masa. Terima kasih Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz pakar penerbangan kita.